So, hai, Assalamualaikum, selamat malam, selamat pagi dan selamat sejahtera lah. Jadi, macam ramai yang komen di bahagian ruang section dan ramai juga lah yang PM tanya apa tips temu duka SPP and apa persediaan yang aku buat waktu aku mau interview tu lah. So, stay tuned. Okay, jadi aku first cerita pasal persediaan lah. Okay, so persediaan ni apa yang aku buat adalah dari segi aku punya setup lah. Which means setup aku macam aku punya headphone, aku punya apa orang kata place untuk attend tetamu juga. Maksudnya macam di mana aku mau setup aku punya kamera, aku punya laptop supaya nampak background yang cantik, background yang kemas, background yang orang kata selesa lah. Jadi aku dapat sudah aku punya setup lah, how to set up semua tu lah. And headphone pun aku sudah check, aku double check sama ada okay ke indak dia punya mic, dia punya voice okay ke indak. Lepas tu mostly persediaan ni kira merangkumi semua topik yang kita sebagai seorang, macam kita kan bakal guru, kita tahu apa yang terjadi dari semasa ke semasa, especially apa yang berlaku sekarang lah, which is sangat popular topik PDPR. So kamu kena ambil tahu lah pasal PDPR ni serba sedikit. Jadi kalau macam aku dengan kawan aku yang 6 orang begitu, kami buat setiap malam lah kami buat perbincangan sampailah hari interview tu. Kami buat perbincangan pasal isu-isu semasa, isu-isu yang ada kaitan dengan PDPR, isu-isu yang pasal pendidikan lah semua tu. So mostly itu je lah yang aku buat. Dan waktu tu memang kami bertukar-tukar pendapat lah. Macam contoh pendapat aku macam ni, pendapat dia macam ni. So kami macam bertukar-tukar pendapat supaya macam contoh lah kita rasa macam pendapat yang dia bagi tu macam kurang sikit, so kita boleh tambah lah sikit pendapat kita, ataupun macam kita mau olah sikit dia punya pendapat kan, jadi dapatlah dari situ kita bertukar-tukar pandangan baru orang bilang. Jadi memang senang kalau macam bila kita buat perbincangan ni, sedar tak sedar pun sebenarnya waktu interview hari tu dia dalam bentuk perbincangan. Kita berbincang sama sendiri pasal soalan-soalan yang dia bagi lah. Tapi dia bukan bagi perbincangan lah, dia macam bagi pendapat lah. Dari segi perbincangan tu adalah juga, tapi dia bahagian yang soalan yang lain lah. Tapi kalau tengok pun dia kaedah dia perbincangan dan juga kita menyatakan pendapat. Okay, itu je untuk persediaan aku lah. Okay, next kita akan pergi tips. Okay, untuk tips ni for me, tips yang aku mau bagi adalah yang tu satu, yang pertama, yang sambungan tadi tu, tolong buat perbincangan dengan kawan-kawan pasal apa-apa topik je yang kamu tahu. Jangan orang kata loke ilmu. Jangan loke ilmu, jangan loke pendapat, jangan loke maklumat yang kamu tahu. Okay. Lepas tu yang kedua, tips aku adalah kalau aku hari tu, first tu aku akan rewrite dia secara orang kata tak kemas lah di buku yang satu. Lepas tu aku akan rewrite balik dia dalam buku yang sama tapi lembaran yang lain dalam keadaan yang kemas. Jadi maksudnya dalam arti kata lain, aku sendiri mengingat benda tu dua kali lah, dua kali aku tulis balik. Lepas tu kali terakhir adalah aku baca balik apa yang aku tulis. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, sentiasa amalkan angkat tangan lah. Sebab kita tu ada interview secara online kan begini. Jadi macam bila kita mau bercakap, kita akan bercanggah, kita akan clash lah sama orang lain. So tolong angkat tangan. Ni balik-balik aku tekankan, tolong angkat tangan supaya calon yang ditemu duga sama-sama kamu, sama
panel penemu duga tahu yang kamu mau bercakap. Jadi kamu akan dapat peluang untuk bercakap dan kamu tak akan clash sama orang lain. Okay. Yang ketiga, yang keempat, kalau dia tanya sesuatu yang kamu tidak tahu, jangan bagi jawapan yang seolah-olah kamu tahu. Pada pendapat aku sendiri, aku memang cakap juga lah sama kawan-kawan aku yang waktu kami berbincang tuh, pendapat aku, kita just jawab, maafkan saya kurang mengetahui mengenai perkara tersebut, tetapi berdasarkan setelah saya membuat sedikit sebanyak, contohnya kamu buat kamu Google kah, kamu apa orang kata, kamu search kah, kamu buat kajian lah orang kata, sedikit sebanyak saya telah mengkaji perkara ini, dan berdasarkan apa yang telah diberitahu oleh, contoh lah macam sekarang kan kita pakai apa, setiap course ni boleh apply berapa subjek kan. So contoh lah kamu kena tanya time tu subjek moral. So kita tahu kamu ada kawan pendidikan moral, so kamu boleh tanya serba sedikit pasal pendidikan moral ni, ataupun kamu try ingat balik lah macam mana proses pembelajaran yang kawan-kawan kamu lalui waktu kita sekolah ataupun waktu kita pergi praktikal. Jadi kamu boleh imbas kembali lah, begitu proses imbas kembali je lah. Lepas tu tips, aku tak tahu lah mau kata tips yang terakhir ke apa. Tips yang kelima, tolong make sure kamu punya pemakaian tu sangat-sangat kemas. Pastikan ada name tag, pastikan kamu kemas lah orang kata. Kalau tengok macam, kemasnya orang ni, so macam orang kata nampaklah daripada first impression tu nampak seperti seorang guru yang berkaliber dan yang orang kata berkarisma. Okay. Lepas tu yang seterusnya, aku tak tahu lah ni tips ke apa, tapi ni apa yang aku buat. Walaupun kamu ada idea yang sama, kamu boleh bagi idea yang sama, tapi bagi tahu apa kebaikan kamu. Maksudnya bukanlah kehebatan, macam apa yang membuatkan idea kamu tu lagi orang kata bukanlah bermanfaat, lagi mantap, lagi mantap daripada idea yang seorang tu. Kalau bercanggah lah. Sebab aku pun time interview tu bercangkah juga lah sedikit idea, tapi cara aku cakap, maafkan saya, cara aku jawab adalah, saya pun mempunyai idea yang sama seperti cik ni. Okay, tapi apa yang saya buat adalah apa yang saya buat adalah sedikit berbeza, iaitu di mana pas kita explain lah all the step and everything. Mau kata tips lagi, aku pun dah pastilah, tapi yang aku boleh kata dan galakkan adalah kamu buat perbincangan ramai-ramai. Maksudnya kalau kamu berbincang sesama kos kamu pun boleh, sesama kos yang lain pun boleh, sesama geng-geng kamu pun boleh terpulang. Tapi yang penting ada berlakunya perbincangan antara kamu. Jadi kamu tahu how to answer this kind of questions, how to elaborate, macam mana mau bagi bagi jawapan yang cukup memuaskan para panel sekalian. Okay. So ada juga lah yang tanya macam mana cara aku perkenalkan diri waktu interview tu. So waktu interview tu first thing first adalah aku buat macam ni. Ni contoh je lah. Aku buat Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Urus Setia kerana telah menguruskan temu duga ini, serta saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panel kerana telah memberikan saya ruang dan peluang untuk menghadiri untuk di temu duga pada hari ini, serta saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada para rakan-rakan guru, para calon, penemu duga, para panel dan juga urus setia. Okay. Nama diberi ini berasal daripada Sabah. Berumur 24 tahun dan merupakan graduan daripada UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
dengan ijazah sarjana muda pendidikan ini dengan kepujian. Okay. Saya bergraduasi pada 15 September 2020. CGPA saya adalah ini. Setelah tamat pengajian, saya telah bekerja sebagai seorang tutor di sebuah pusat tuition yang berdaftar dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Bukan itu saja, saya juga turut menjual baju kurung. Status saya adalah sebagai seorang bujang. Macam tu je. Dia tidak tanya pasal latar belakang parents atau latar belakang kerja parents apa semua, tidak. They just about yourself. So just selling yourself. Bukanlah selling, tapi dia macam selling the information about yourself so that they can be assured that you are one of the teacher yang diorang cari, seorang warga pendidik yang mereka cari. Okay. Walaupun waktu kamu interview tu yalah nervous kan, aku pun sendiri dah lah aku buat macam yang aku bagi contoh tadi tu. Ada juga lah aku tertinggal sedikit maklumat, tapi dah alhamdulillah yang panel tu tanya balik, so aku just jawab macam tu je lah. So alhamdulillah waktu aku interview tu memang santai, jadi tidak masalah lah. So any questions pasal interview SPP, just comment down below and I will try my best to answer you guys. Dan di akhir ini saya ingin memohon kepada saudara-saudari yang menonton ni untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah nenek saya yang baru saja meninggal dunia pada 28 Julai 2021. So saya harap semua maju jaya dalam interview ini dan mendapat interview tersebut. Alhamdulillah tahniah kepada guru-guru yang telah pun posting, serta saya ucapkan Allah yaftah alaikum dan good luck to all bakal guru sekalian. Bye.